Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik ustazah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini bertemu kita sekali lagi untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini dengan tajuk sifat-sifat Nabi di bawah bidang akidah. Baiklah anak-anak sekalian, di sini terdapat 4 sifat Nabi yang boleh kita sama-sama contohi, iaitu yang pertama Siddiq, iaitu bercakap benar. Yang kedua, amanah, iaitu jujur. Yang ketiga, tabligh, iaitu menyampaikan. Dan yang keempat, fatanah, yang bermaksud bijaksana. Baiklah, mari kita lihat satu persatu contoh daripada keempat-empat sifat Nabi tersebut. Baiklah anak-anak, yang pertama tadi adalah sifat Siddiq, iaitu Siddiq, bercakap benar. Okey, mari kita lihat kepada contoh. Okey, Siddiq bermaksud bercakap benar. Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat dipercayai dan dihormati oleh semua orang kerana baginda sering bercakap benar dan selalu berterus terang. Semua yang baginda katakan adalah benar belaka dan pasti kerana ia adalah berdasarkan wahyu dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sifat Siddiq iaitu bercakap benar Nabi Muhammad SAW ini ada diceritakan dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang bermaksud dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baiklah, dalam surah An-Najm Allah sendiri ada menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak akan berkata sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam mengikut pendapatnya sendiri. Maksudnya apa yang baginda katakan bukan daripada baginda sendiri. Segala yang Nabi Muhammad katakan itu adalah semata-mata daripada perintah Allah. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Allah suruh solat, Allah suruh puasa. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat Islam secara keseluruhannya. Tiada perkara yang tipu. Semuanya benar belaka kerana semua yang Nabi sampaikan adalah turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sifat Nabi yang kedua adalah amanah. Apa dia? Amanah yang bermaksud jujur. Okey, mari kita lihat kepada contoh Nabi bersifat amanah iaitu jujur. Okey, amanah bermaksud jujur. Okey, Nabi Muhammad SAW sentiasa jujur dalam menjalankan perniagaannya, juga semasa mengambil upah menggembala kambing milik orang-orang kaya di kota Mekah sewaktu Nabi masih remaja. Okey, sifat amanah iaitu jujur ini Nabi Muhammad sentiasa terapkan di dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kalau anak-anak lihat pada gambar yang pertama, gambar pertama ni Nabi Muhammad sedang berniaga di negeri Syam. Ketika itu baginda berniaga barang-barang dagangan Siti Khadijah. Baginda membantu Siti Khadijah berniaga barangan beliau bersama dengan pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Semasa perniagaan, Nabi Muhammad tidak pernah menipu dalam timbangan. Maksudnya kalau pembeli nak beli contoh nak beli 2 kilo buah rambutan contohnya, Nabi Muhammad tak pernah menipu dalam timbangan. Kalau pembeli nak beli 2 kilo, Nabi Muhammad bagilah 2 kilo. Tak adalah Nabi Muhammad mengurangkan timbangan. Itu tidak boleh. Tidak boleh menipu dalam timbangan. Nabi Muhammad sentiasa
jujur. Jika ada barang yang rosak, kita nak jual buah-buahan, contoh ada beberapa biji buah yang rosak, kita boleh tak jual kepada pembeli? Tidak boleh. Kita kenalah bagi tahu pada pembeli, buah ni sekian-sekian ada yang rosak. Macam mana, nak beli juga ke apa? Kena bagi tahu. Jangan menipu, jangan mencampurkan buah yang rosak dengan buah yang masih elok. Itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Dan seterusnya yang kedua, Nabi Muhammad juga sentiasa jujur dalam mengambil upah menggembala kambing milik orang-orang kaya di kota Mekah. Pekerjaan Nabi sewaktu Nabi remaja adalah menggembala kambing. Nabi mengambil upah menjaga, tolong menjaga kambing milik orang-orang kaya di kota Mekah. Semasa menjaga kambing juga Nabi bersifat jujur. Berapa ekor Nabi jaga kambing milik orang-orang kaya ini? Nabi akan pulangkan semula dalam jumlah yang sama. Tak ada kurang walau seekor. Itu adalah contoh Nabi bersifat amanah, iaitu jujur. Kalau contoh kita ada pinjam barang kawan-kawan kita, kita kenalah jujur menjaga barang tersebut dengan baik. Janganlah rosakkan barang kawan-kawan. Bila dah pinjam, kita kenalah pulang semula dalam keadaan yang baik. Yang ketiga adalah sifat tabligh. Iaitu menyampaikan. Mari kita lihat contoh Nabi bersifat tabligh, iaitu menyampaikan. Tabligh bermaksud menyampaikan. Nabi Muhammad SAW sentiasa menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh penduduk kota Mekah tanpa rasa jemu, meskipun dicaci dan dihina oleh ramai orang. Baginda juga selalu ingin dicederakan oleh orang-orang yang tidak menyukai ajarannya. Dekat sini kita dapat lihat Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh, iaitu menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh penduduk kota Mekah. Baginda sentiasa menyampaikan dakwah Islam meskipun sentiasa mendapat tentangan daripada penduduk kota Mekah. Ada yang tidak suka Nabi sampaikan ajaran Islam. Ada yang sampaikan ketika Nabi solat, ada yang baling batu, ada yang meletakkan najis dekat tengkuk Nabi Muhammad. Kerana apa mereka buat macam tu? Kerana mereka tak suka Nabi mengajar ajaran Islam. Tapi Nabi Muhammad tetap menyampaikan ajaran Allah ini untuk mengelakkan penduduk kota Mekah daripada mendapat balasan daripada Allah. Nabi tak suka, Nabi tak nak penduduk Mekah sentiasa berada di dalam kesalahan yang mana menyembah berhala sebagai contoh. Nabi nak ajak mereka semua ini menyembah Allah yang Maha Esa. Macam itulah juga kita boleh contoh sifat tabligh Nabi ini. Kita kenalah sentiasa berusaha menyampaikan ilmu kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga kita. Apa yang kita belajar di sekolah, sebagai contoh kita belajar solat, dekat rumah kita sampaikanlah ilmu kepada adik kita, kepada mak ayah kita, kepada kakak, kepada abang. Kita berkongsi ilmu. Kalau contoh lain, adik kita minta tolong kita, tanya macam mana nak buat kerja sekolah kita, kalau kita tahu, kita bantulah. Kita ajar adik kita. Itu kita mencontohi sifat tabligh Nabi Muhammad SAW, iaitu menyampaikan ilmu yang baik. Yang keempat, sifat Nabi fatanah. Fatanah yang bermaksud bijaksana. Fatanah bermaksud bijaksana. Nabi Muhammad SAW sangat bijak dalam merancang strategi peperangan. Dalam Perang Badar, pasukan tentera Islam telah beroleh kemenangan dalam menentang pasukan Quraisy Mekah meskipun hanya memiliki kekuatan 313 orang tentera berbanding 1,000 orang tentera dari pasukan lawan. Nabi
bersifat fatanah, iaitu Nabi Muhammad SAW seorang yang bijaksana. Sebagai contoh dalam Perang Badar, Nabi menggunakan kebijaksanaannya dalam merancang strategi peperangan sehingga tentera Islam beroleh kemenangan meskipun masa dalam Perang Badar tentera Islam hanya memiliki 313 orang tentera. Manakala pihak lawan, pihak musuh memiliki kekuatan 1,000 tentera. 1,000 dengan 313, mana lagi ramai? Mestilah 1,000 orang tentera dari pihak musuh. Tetapi kemenangan adalah berpihak kepada tentera Islam. Mengapa? Macam mana boleh menang dengan jumlah tentera yang sedikit? Ini semua adalah kerana pertolongan daripada Allah, juga daripada kebijaksanaan Nabi merancang strategi peperangan. Sebagai contoh, sebelum berlakunya Perang Badar, Nabi Muhammad SAW menghantar beberapa perisik. Apa dia perisik? Perisik ni macam mata-mata. Mata-mata tu apa? Untuk sebagai penyiasat. Penyiasat untuk memerhatikan keadaan pihak musuh. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana tempat yang akan kita lakukan peperangan tersebut, bagaimana keadaannya, adakah ada bukit, ada gunung ataupun ada sumber air, sumber makanan. Bila kita tahu keadaan di tempat peperangan tersebut, kita boleh bersedia dengan segala macam perkara. Mungkin kalau berbukit tempatnya, kita boleh menggunakan strategi yang tertentu. Mungkin kita boleh menyerang di atas bukit ke, atau pelbagai cara lagi. Kita dah lebih bersedia untuk melakukan peperangan bila kita dah tahu keadaan di sana. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW bersifat bijaksana dalam merancang peperangan sehingga menjadikan tentera Islam berjaya ataupun memenangi Perang Badar meskipun memiliki jumlah tentera yang sedikit. Okey, baiklah, kita telah bincangkan tadi 4 sifat-sifat Nabi, iaitu yang pertama, Siddiq, iaitu bercakap benar. Yang ini kita dapat lihat dalam contoh yang Allah ceritakan dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat, di mana Allah mengatakan apa pun yang Nabi Muhammad katakan, apa pun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar belaka, iaitu yang dikatakan baginda bukan menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri, kerana apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah daripada Allah, maka tidak akan berlaku penipuan. Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar. Yang kedua, amanah, iaitu jujur. Ini juga kita dapat lihat dalam contoh pekerjaan Nabi, iaitu semasa remaja Nabi menggembala kambing, dan ketika dewasa Nabi berniaga. Kedua-dua pekerjaan Nabi ini Nabi lakukan dengan sifat jujur. Sebagai contoh, dalam berniaga Nabi tidak pernah menipu pembeli. Nabi sentiasa jujur menyatakan kerosakan barang. Nabi sentiasa jujur dalam timbangan. Yang ketiga, tabligh, iaitu menyampaikan. Tadi kita dapat lihat dalam sifat Nabi yang sentiasa menyampaikan pelbagai ilmu agama meskipun Nabi sentiasa dihina, Nabi sentiasa dicaci dan dicederakan oleh orang-orang yang tidak suka akan ajaran Islam. Yang keempat, iaitu yang terakhir, fatanah, iaitu bijaksana. Nabi bijaksana dalam merancang strategi peperangan sehingga tentera Islam beroleh kemenangan dalam Perang Badar meskipun tentera Islam hanya berjumlah 313 orang berbanding tentera Quraisy yang memiliki kekuatan 1,000 orang. Ini disebabkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dengan kebijaksanaan Nabi dalam merancang strategi peperangan. Okey, itu adalah 4 sifat-sifat Nabi, iaitu Siddiq,
Yang pertama. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang keempat, fatanah. Baiklah anak-anak sekian. Setakat ini sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Dan saya harapkan anak-anak semua telah faham keempat-empat sifat Nabi Muhammad SAW. Dan saya harapkan anak-anak semua boleh menjadikan contoh tersebut dalam kehidupan seharian. Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.